Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dan kita mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. Petroleum Nasional Berhad atau Petronas merekodkan pendapatan dan keuntungan selepas cukai PAT bagi tahun kewangan 2022 tertinggi dalam sejarah penubuhannya. Ia selepas syarikat minyak nasional itu merekodkan pendapatan sebanyak RM375.3 bilion, meningkat 51% daripada RM248 bilion bagi tahun kewangan 2021 dan PAT pula meningkat 100% kepada RM101.6 bilion daripada RM50.9 bilion bagi tahun kewangan sebelumnya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, peningkatan prestasi tersebut disumbang oleh kesan harga yang lebih baik bagi produk utama seiring dengan harga penanda aras yang lebih tinggi. Bagaimanapun beliau berkata, industri minyak dan gas berpotensi menyaksikan harga menyederhana pada 2023 berikutan jangkaan kelembapan ekonomi meskipun berdepan dengan cabaran ketidaktentuan pasaran yang berpanjangan. Laporan penuh kami bawakan di astroawani.com. Tapi tentunya untuk kita bincangkan mengenai dengan 100 hari kerajaan perpaduan pada jam ini, apa yang mencuri tumpuan hari ini adalah kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh di Anugerah Akademi ke-95 ataupun Anugerah Oscars. Dan sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah atas kejayaan beliau. Melalui hantaran di media sosial, Anwar berharap kejayaan yang dikecapi Michelle di pentas Hollywood menjadi inspirasi untuk seluruh karyawan di Malaysia. Pada acara gemilang yang berlangsung di Dolby Theatre Los Angeles itu, Michelle merangkul anugerah pelakon wanita terbaik menerusi lakonannya dalam filem Everything Everywhere All at Once. Michelle berdepan saingan Andrea Riseborough yang membintangi filem To Leslie, Cate Blanchett Tar, Michelle Williams The Fabelmans dan Ana de Armas Blonde. Michelle juga sebelum ini meraih trofi sama pada beberapa acara anugerah termasuk anugerah Golden Globe dan Screen Actors Guild Awards. Anak kelahiran Ipoh Perak itu juga tidak lupa mendedikasikan kemenangan paling manisnya itu kepada ibunya, Datin Janet Yeoh, yang disebut sebagai tulang belakang kejayaan beliau. She's 84 and I'm taking this home to her. She's watching right now in Malaysia, KL, with my family and friends. I love you guys. I'm bringing this home to you. And also to my extended family in Hong Kong, where I started my career. Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Sementara itu, kemenangan pelakon kelahiran Ipoh Perak Tan Sri Michelle Yeoh Anugerah Akademi ke-95 merupakan alasan terbaik untuk menyemak kembali perancangan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional atau FINAS dalam usaha menghasilkan filem yang bermutu. Menurut pengerusi FINAS Datuk Kamil Othman, kemenangan Michelle juga membuktikan ia bukan satu usaha jangka pendek. Mengambil contoh program Road to Oscar sebelum ini, Kamil menjelaskan banyak perkara perlu dilakukan sebelum mencapai ke destinasinya iaitu anugerah Oscar. Even dengan kemenangan ni, kita tidak boleh anggap ni sebagai overnight success. Tan Sri Michelle Yeoh pun dah beberapa tahun dah berkecimpung dalam area ni dan kita dah tengok dah dia step by step ya. Jadi yang kami dah memang kenal pasti, memang fundamental di Malaysia ni untuk membangunkan industri ni tidak melibatkan apa kita cakap yang cara-cara ad hoc ya. Bila nak buat sesuatu tu kita terus buat dan kita harap benda itu akan berjaya serta-merta. Tidak. Ini memang long term planning. Kami menjelaskan banyak perkara perlu dilihat kembali, antaranya cara dana digunakan, cara latihan dan cara pemasaran untuk memastikan filem tempatan dapat menembusi pasaran antarabangsa. Kadang-kadang ni kita ni masih lagi dalam era domestik ya. Apa yang kita buat, filem-filem yang kita buat sini semuanya macam seolah-olahnya macam untuk pasaran domestik. Ini bukan salah sesiapa, memang itu dia market forces pada masa ni.
Beliau juga berpendapat kemenangan Michelle juga membuka peluang untuk kerjasama dengan syarikat-syarikat luar dalam usaha filem tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Kemenangan Michelle dianugerah Oscar menerusi filem Everything Everywhere All at Once menjadikan beliau pelakon Asia pertama yang dinobatkan pelakon wanita terbaik di acara tersebut dalam tempoh hampir 90 tahun. Baik, itu anugerah Oscar. Tapi bagaimana pula dalam bidang sukan? Sejauh mana lagi perjalanan untuk Malaysia merangkul pingat emas pertama di Sukan Olimpik? Semalam, atlet negara menerima lonjakan semangat baharu dengan pembentukan pasukan projek Road to Gold sebagai satu program sokongan dalam usaha meraih pingat emas pertama di Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, Road to Gold akan menyediakan rangka kerja jangka panjang dan juga pendek sebagai persediaan Olimpik Paris 2024 dan Olimpik Los Angeles 2028. Program ini akan meliputi 2 cycle Olimpik. Okey, dia ada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan program ini juga kita libatkan bersama atlet-atlet yang pernah bersama kita mengharumkan nama negara. Okey, jadi ini adalah satu gabungan pentadbir dan atlet dan ini adalah top up committee untuk program podium sedia ada. Road to Gold dipengerusikan bersama oleh Yeoh sebagai Menteri Belia dan Sukan bersama Tan Sri Norza Zakaria selaku Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM dengan kehadiran beberapa bekas atlet seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Mirnawan Nawawi dan Datuk Nicole David sebagai ahli jawatan kuasa. Berbanding program podium yang sedia ada, Road to Gold akan turut memberi tumpuan kepada aspek sokongan tambahan yang diperlukan mengikut keperluan atlet, lalui konsultasi dan tidak terhad kepada aspek latihan fizikal semata-mata. Immediate target kita adalah 2024 Paris. Jadi sebagai bekas atlet di mana saya, Datuk Nico dan juga Datuk Lee Chong Wei ini, kita lebih fokuskan kepada atlet-atlet yang mempunyai potensi untuk mendapat pingat emas yang pertama. So jadi aspek-aspek daripada bekas-bekas atlet ni yang kita akan lihat bagaimana untuk kita memastikan atlet-atlet akan memberikan performance mereka yang terbaik ketika di Olimpik. Jadi bagi saya juga di mana kalau kita lihat walaupun kita mempunyai sokongan ataupun kita mempunyai bantuan daripada segala aspek, tetapi kemahuan atlet itu sendiri adalah begitu penting, iaitu mereka seharusnya hungry for success. So saya rasa saya, Datuk Nico dan Datuk Lee mungkin akan lebih melihat daripada aspek sebegitu. Bagaimana kita nak fill in the gap untuk memastikan atlet-atlet yang mempunyai potensi untuk pastikan mereka akan bermain di potensi mereka yang terbaik. Malaysia tidak pernah memenangi emas di Sukan Olimpik dengan pencapaian terbaik adalah pada edisi 2016 di Rio de Janeiro apabila kontijen negara membawa pulang 4 perak dan 1 gangsa. Untuk membincangkan lebih lanjut mengenai dengan misi memburu pingat emas pertama di Sukan Olimpik, bersedia bersama saya di studio ketika ini Encik Sadiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sukan dan Rekreasi UiTM. Terima kasih Encik Sadiq sudi bersama kami di Astro Awani. Hari ini kita nak bincangkan tentang program Road to Gold. Apa yang kita tahu setakat ini tentang program Road to Gold dan apa yang membezakan program ini daripada apa yang telah pun digerakkan sebelum ini? Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Menteri tadi, YB Menteri, adalah satu penambahan pergerakan yang saya lebih strategik lah bagi saya ke hadapan untuk 5 tahun sebab dia 2 cycle Olimpik, Paris dan satu lagi dekat Amerika. So saya suka beliau extend kepada Brisbane Olimpik 2032. So itu adalah lebih realistik sebab memperlihatkan kita pernah menjadi tuan rumah Commonwealth. Jaya 98 itu adalah satu program yang berjaya melahirkan lebih ramai atlet yang berkebolehan dalam aspek jangka panjang dan berterusan. So lepas Commonwealth 1998 itu kita tidak ketinggalan, tidak ketandusan atlet pergi kepada Commonwealth yang berikutnya, Sukan Asia berikutnya, Sukan SEA Games berikutnya dan seterusnya ke Olimpik, dan timbulnya pandai lela
timbulnya Azizul, hasil daripada program Jaya 98 itu kalau kita teliti balik, dan kemudian timbullah program-program podium dan sebagainya. Jadi saya melihat ke sini dengan seriusnya YB Menteri melihatkan tentang kejayaan dan meletakkan Malaysia dalam satu peta negara yang memungut pingat emas dalam Olimpik. Dalam sukan para kita dah berjaya 2 kali berturut-turut. Atlet normal ni cabaran besar. So saya rasa kat sini dalam aspek pembangunan itu kita lebih perlu serius berbalik kepada di sekolah rendah itu dan seterusnya sekolah menengah dan atlet bawah usia dan dalam usia tertentu, dan perasaan itu ada. Sebenarnya kita nak melengkapkan kelompangan itu, kita perlu serius, dan serius itu yang paling utama adalah dana. Serius yang kedua adalah siapa jurulatih mereka. Yang ketiga adalah sejauh mana kita expose mereka dalam sukan di peringkat usia di dalam negara dan di luar negara. Itu mematangkan mereka dalam aspek pertandingan. Kalau kita lihat Azim yang berada di US, beliau berhutang dan beliau sekarang boleh menyatakan beliau tahu apa beliau nak cari, kat mana level yang beliau nak berada. Kalau kita lihat anak pelari wanita kita di Amerika juga, Sherin, dia pun berada dalam satu landasan yang betul untuk mencari kat mana dia nak berada. Walaupun masa yang beliau buat semalam berjaya memecahkan rekod Rabi'ah Salam, saya rasa itu adalah permulaan yang baik kerana mengambil masa 24 tahun untuk dipecahkan. So kita lihat dalam sukan ni program bersifat jangka pendek itu adalah sesuatu yang mustahil. Ia perlu bersifat jangka panjang dan berterusan, dan kita perlu ada pengorbanan bukan setakat dari segi kata-kata saja, tapi kita perlu pengorbanan dalam semua aspek, termasuklah dalam sukan, sains sukan. Tapi tadi menarik Encik Sadiq katakan Brisbane itu satu matlamat atau objektif yang lebih realistik. Kenapa? Kalau kita melihatkan tentang usaha seorang atlet itu matang, seorang Cina pada Olimpik Beijing 2000 masa Azizul bertanding, apa yang kita lihat, China melahirkan seorang pemenang pingat emas dalam acara gimnastik berusia 10 tahun. Dan bagai pandangan negatif diberikan pada Barat, tetapi usia yang dibawa itu adalah lebih kurang 8 tahun. Untuk bermula 2 tahun dia dah terlibat dalam sukan gimnastik itu sendiri daripada asasnya. Dan beliau matang pada usia 10 tahun di tanah air mereka. So melihatkan 2 kitaran Olimpik itu di Amerika nanti 5 tahun. So tak matang lagi untuk melahirkan atlet yang bertaraf tinggi. Okey, bertaraf Olimpik. Kalau kita lahirkan atlet Olimpik, maksudnya dia adalah juara dunia. Kita ada masalah ni. Kita ada juara dunia tetapi lepas juara dunia kita kalah. Itu masalahnya. Ada masalah mental. Tetapi bagi saya lah, bukan masalah itu. Masalahnya kita terlalu meraihkan mereka dalam satu aspek saja. Tidak ada kelangsungan kejayaan mereka. Itu kefahaman itu perlu diberikan. Sebab itu kita ingin melahirkan atlet yang berfikir dan melihatkan pelibatan mereka itu dalam aspek membina kejayaan, bukan untuk diri dia tetapi untuk negara bangsa. Itu perlu kita lihat kat situ. So kalau kita lihat kat sini, kita masih lihat atlet macam kita pasal sari hidup, kesukaran untuk mendapat allowance semua, itu adalah kita kena betulkan mindset tersebut. Tadi Encik Sadiq juga ada berkata program Road to Gold ini sebenarnya pertambahan kepada program-program sedia ada yang telah pun digerakkan sejak 90-an lagi. Tapi ada sedikit perbezaan yang kita lihat, misalnya antara pendekatan yang diambil memberi tumpuan kepada aspek sokongan tambahan mengikut keperluan atlet melalui consultation, tidak terhad kepada aspek latihan fizikal semata-mata. Kita lihat di sini mungkin ada lebih banyak ruang aspek emosi dan mental, mungkin kita nak ambil kira perkara itu. Betul Nadia. Dalam
aspek sukan, kalau kita cakap psikologi sekarang ni di negara barat dia bukan bersifat apa yang ada kita guna pakai sekarang. Mereka bersifat klinikal, bersifat perubatan, bersifat mengetahui tentang gerak otak, nerve, saraf. Maklumat-maklumat itu diguna pakai dalam bagaimana atlet perform atau melakukan kemahiran sukan mereka semasa bertanding. So benda-benda ini, dan mereka ada satu lab yang boleh menguji keadaan-keadaan ini, klinikal ini. So untuk menjadi seorang psikologi, bahagian klinikal psikologi ini, dia sama juga kelayakan akademiknya sama seperti seorang doktor medical. So itu tidak ada di Malaysia. Kepakaran itu tidak ada di Malaysia. Saya baru balik daripada UK dan melihat sendiri di mana saya melawat beberapa universiti di Oxford dan di Leeds, melihatkan mereka menawarkan benda-benda tersebut, dan untuk masuk ke dalam bidang mereka itu kita perlukan kelulusan khas dalam aspek tersebut. So ini yang menjadi cabaran, dan kita perlukan pakar-pakar ini untuk bersama. Jadi bagi saya ISN, MSN ada, tapi mereka ada limitasi tertentu. Tetapi saya mengharapkan menteri dapat melibatkan lab-lab yang ada dekat universiti-universiti yang menawarkan sukan ini untuk bersama menyumbang kepada mencapai matlamat road to goal tu. Saya harap beliau dapat extend kepada baseband 32, dan ingat lately lah saya kata kejayaan atlet wanita lebih menonjol daripada lelaki. So percayalah YB Hana bahawa mungkin atlet wanita akan menyumbang pingat emas pertama kepada Malaysia. Kalau dibuat penelitian yang teliti lah untuk mencapai matlamat tersebut. Tidak mustahil kita lihat Tan Sri Michelle Yeoh juga dah dapatkan anugerah Oscar pertama kita. Mungkin kita dapat lihat sumbangan atlet wanita pula dalam bidang sukan selepas ini. Itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita juga akan menyentuh tentang soal keselamatan. Itu juga perlu digerakkan selari dengan program-program pembangunan atlet negara. Tetapi itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam 100 hari kerajaan perpaduan. Untuk jam ini kita beri tumpuan kepada program Road to Goal. Bagaimana untuk kita memperkasakan atlet negara dalam usaha memburu pingat emas pertama di Sukan Olimpik. Dan masih lagi bersama saya di studio ketika ini, Cik Sadiq Mustafa, Pensyarakanan Fakulti Sukan dan Rekreasi UiTM. Sementara tadi kita bincangkan banyak mengenai dengan program Road to Goal ini, apa yang baru, apa yang berbeza, melihat kepada aspek emosi dan mental, bukan sahaja kepada fizikal, bagaimana ada keperluan untuk membangunkan industri klinikal dari segi memahami sports science itu sendiri. Dalam masa yang sama kita bercakap tentang soal memperkasakan atlet negara. Kita dah bercakap tentang fizikalnya, tentang emosinya, mentalnya. Kita juga ingin menyentuh mengenai dengan aspek keselamatan. Selain daripada program baharu Road to Goal, kita juga menjangkakan minggu ini Kementerian Belia dan Sukan akan memperkenalkan kod sukan selamat pada 15 Mac ini seperti yang diumumkan oleh menterinya. Hannah Yeoh baru-baru ini berkata tentang kod sukan selamat, bagaimana ia dapat menangani isu-isu seperti gangguan seksual dan juga buli keganasan. Bagaimana kod ini yang merangkumi tata cara kelakuan bakal diguna pakai untuk mengendalikan aduan mengenai gangguan seksual dalam industri sukan. Jadi tadi kita bercakap tentang isu gangguan seksual dan buli dan grooming dalam industri sukan ini bukan berlaku di Malaysia saja. Kita juga dengar isu yang sama berlaku di banyak negara lain. Di Amerika Syarikat, satu isu besar membabitkan pasukan gimnastik nasional Amerika Syarikat, satu skandal yang cukup besar, dan Malaysia juga tidak terasing daripada kes ini. Kita pernah dengar beberapa laporan daripada atlet wanita kita sendiri mengakui perkara yang sama. Bagaimana untuk kita melihat kepada keperluan adanya kod sukan selamat ini? Sepatutnya dah lama untuk dilaksanakan. Selepas masa KJ menjadi menteri, kita berdepan dengan beberapa cabaran dalam kod selamat ini. Sebagai atlet, bukan setakat gangguan seksual tetapi aspek buli dan sebagainya daripada senior. Bagi saya kat sini kod selamat itu perlu ditambah baik dengan meletakkan juga tentang saling hormat menghormati, saling bertanggungjawab antara atlet, jurulatih, pegawai-pegawai yang menyelia mereka. Begitu juga dengan
environment, persekitaran macam mana yang katakan selamat dan sejahtera untuk atlet. Aspek kerohanian, aspek peradaban yang kita nak lihatkan dan aspek juga bersifat kompetitif. Kita perlu ingat juga atlet ini adalah mereka yang dari segi hormonnya begini satu yang adrenalinnya tinggi ya. So dekat situ dia mereka berada di persekitaran yang sama juga. So kadar itu macam mana kita buat keseimbangan kepada itu. So saya berharaplah dengan pengenalan kod ini semua pihak faham dan tahu dan menggunakan platform yang betul untuk sekiranya mereka berdepan dengan isu-isu ini, siapakah pihak-pihak yang boleh mereka hubungi. Dan mereka dan pihak-pihak yang mereka hubungi ini pihak-pihak yang tahu telah justifikasi dari perundangan dan peraturan, policy and procedures itu penting bagi memudahkan supaya atlet ini tak terasa mereka ni tidak diindahkan atau be-ignore. Jadi kita akan menunjukkan satu keadaan bahawa mereka akan rasa kecewa dan frustrated. Dan mereka akan lahirlah monster dalam keadaan tersebut. Saya mengharapkan ini bukan satu penghujung kepada mencari suasana yang bersih dalam ekosistem sukan. Kita perlu melihat kehadapan dan kita ingin juara dalam semua aspek sukan, menang sebagai juara dunia, menang di peringkat Olimpik dalam semua lelaki dan wanita. So kita mengharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam sukan ini sentiasa sedar, aware tentang keadaan ini dan mereka sentiasa dipantau. Kita bercakap tentang isu ini dalam konteks program Road to Gold ini, bagaimana misi negara untuk memburu pingat emas pertama di Olimpik dan sebagainya. Dan tadi Encik Sadiq juga ada menyebut tentang peranan agensi-agensi lain kerjasama dengan ISN misalnya, dan tentunya dari aspek keselamatan ini menyumbang kepada ekosistem industri sukan secara keseluruhannya. Kalau kita nak bercakap dalam konteks Olimpik ini dan melihat kepada ekosistem industri sukan negara, apa lagi yang masih kurang dalam industri sukan kita? Bagi saya kita kurang berkongsi dengan stakeholder lain. Selain daripada itu, saya lihat persatuan-persatuan sukan sekarang, persatuan sukan kebangsaan sekarang tidak seperti pada zaman dulu. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang mencari bersama melatih, membangunkan atletik di peringkat akar umbi. Tetapi kalau kita lihat persatuan-persatuan sukan sekarang di peringkat daerah, negeri, ia adalah kosmetik saja. Banyak bergantung harap kepada dibangunkan oleh persatuan-persatuan di peringkat kebangsaan dan dalam kerjasama dengan Majlis Sukan Negara dalam pembangunan sukan peringkat kebangsaan. Mereka akan sibuk bila ada sukma. So keadaan ini bagi saya tidak sihat. Benda itu tidak sihat. Nah, begitu juga tidak ada satu merging dan kerjasama gabung jalin antara sekolah, universiti, college vocational ke, IPT swasta dan sebagainya, bahawa mereka itu perlu bersama dalam satu perkambungan membangunkan road to goal itu sendiri. Kalau tidak, kita akan ada atlet-atlet yang berpotensi, yang berpelajaran tinggi, yang mempunyai pemikiran yang baik dan dia boleh membantu kita dalam sukan-sukan tertentu. Itu penting kerana sukan-sukan seperti hoki yang kita ada pelajar-pelajar yang ada medik ambil pelajar perubatan dulu dalam tim Malaysia. Sama juga dalam barisan Jerman, mereka ada 6 pelajar medik dalam tim mereka. So dimensi pemikiran mereka berbeza, dari segi conceptual game itu berbeza. So ini yang kita nak melihat, satu gabung jalin yang menyeluruh dan usaha bersama untuk mencapai matlamat, bukan pihak-pihak tertentu sahaja. So saya rasa MSN, ISN ada limitasi mereka. Mereka kecil, mereka tak besar, tapi projek ini besar. Nampak macam kecil tapi besar, matlamatnya besar dan dia bersifat strategis dan jangka panjang, dan setiap itu kita ada satu benchmark yang perlu diukur, dan benchmark itu ada dengan modul-modulnya. So kat sini orang yang dilantik dalam jawatankuasa itu, saya harap mereka perlu menyelami skop bidang tugas mereka luar daripada bidang mereka.
Bukan sukan menawan dan sukan hoki, nikah dan sukan squash, jencuri dalam badminton. Tapi kita ada benda-benda lain lagi. Ya. So skop itu jadi kerjasama dengan universiti, dengan universiti swasta yang ada pengurusan sains sukan dan rekreasi. Saya rasa itu adalah terbaik. Ya. Cabaran besar menanti kepimpinan baharu di KBS dan kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi untuk kita bercakap tentang kepimpinan baharu, portfolio sukan dan belia juga untuk kabinet baharu ini, kita nak lihat 100 hari kerajaan perpaduan ini, kepimpinan baharu untuk Kementerian Belia dan Sukan. Bagaimana untuk Cik Saddiq menilai apa yang telah dicapai dalam 100 hari? Mungkin masih terlalu awal, kita nak melihat kepada program jangka masa panjang tentunya, tetapi apa KPI yang perlu kita lihat dalam hari-hari pertama ni? Okey, sebenarnya Malaysia menghadapi cabaran yang besar. Kalau kita ditawarkan menjadi tuan rumah Sukan SEA 2017, itu adalah cabaran besar 2027. So kita tak nampak foundation yang lagi untuk ke arah itu. So mungkin dengan road to goal ini, itu adalah ada sinar sikit kat situ, tetapi banyak kerja-kerja di bawah itu yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah media sebenarnya. Media adalah alat tools yang paling penting. Mewar-warkan sukan adalah penting untuk imej negara. Bukan setakat di dalam masyarakat, komuniti, tetapi imej negara di peringkat antarabangsa. Dan media juga, sukan melalui media memberikan penyiaran secara percuma yang tidak perlu dibayar. Kalau atlet itu bertanding dalam peringkat-peringkat tertentu dalam masa yang besar. So melihatkan keadaan itu, saya rasa apa yang dibuat oleh Awani adalah bagus, tapi boleh menambah sikit aspek, mewarkan dalam segi aspek komuniti kesedaran masyarakat tentang bersukan itu, bukan aspek untuk saling menghormati saja, tapi aspek kerjaya itu dalam sukan. So mengubah landscape itu supaya saya mengharapkan tidak ada kita bersifat dinosaur. So kita mesti mengubah dan berani ke hadapan. Ya, saya ambil itu sebagai satu kritikan membina tentunya untuk kita menjayakan industri sukan, ekosistem sukan ini memerlukan kerjasama setiap pihak. Terima kasih kepada Encik Saddiq sudi bersama kami untuk bincangkan mengenai dengan program Road to Goal. Apa lagi yang perlu diusahakan untuk kita memburu pingat emas pertama di Sukan Olimpik. Itu saja untuk jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.